السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sajmaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita tengok kitab kita bab yang ke-16 muka surat 129. Baik. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang bab 16, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Ini yang wajib di sini, wajib dari segi akal, bukan wajib di segi syarak. Syarak kita tahulah, kita sebut awal dulu kan, mula-mula kita baca kitab ni kita sebut dah. Wajib dari segi syarak ni ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, yakni orang yang melakukan dia dapat pahala, mendapat balasan, dan orang yang tinggal benda yang wajib ini akan dihukum. Macam orang tinggal semayang, orang yang tinggal puasa yang wajib, orang tak mai Jumaat, jadi dia akan mendapat dosa. Sekiranya tak bertaubat, dia mati dengan dosanya, akan diazab. Baik, itu yang pertama. Kemudian kalau wajib pada akal ni, ma la yutasawwar fil aqli adamuh, benda yang tak dapat difikirkan pada akal tak ada. Maksud dia mesti ada. Akal tak dapat terima benda tu tak ada. Contohnya alam ni ada pencipta. Kalau tak ada pencipta, macam mana ada alam? Maksud dia pada akal ni tak dapat dibayangkan, tak diterima, tak logik, benda tu tak ada, mesti ada. Baik. Kalau mustahil ni, mustahil lawan dia. Ma la yutasawwar fil aqli wujuduh, apa yang tak dapat dibayangkan pada akal adanya. Mustahil mesti tak ada. Contohnya Allah Ta'ala bersikap dengan sikap lemah, mustahil. Kalau Tuhan itu lemah, bagaimana Tuhan boleh menjadikan langit dan bumi yang hebat? Ataupun tak dapat dibayangkan pada akal Tuhan ini jahil. Jahil maksud dia tak ada ilmu. Kalau Tuhan itu jahil, bagaimana kita makhluk boleh berfikir? Sedangkan kita boleh fikir ni Allah Ta'ala yang bagi. Kita boleh fikir tentang ni, boleh berfikir, dan kita ni pula yang bagi kita akal mampu fikir, Allah yang bagi. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Kita ni manusia tak dapat ilmu sikit. Jadi dengan akal kita yang terbatas ni, bagaimana kita nak bersikap melampau pada Tuhan? Allah Ta'ala yang bagi kita kemampuan berfikir. Jadi kita tak sama dengan orang kebanyakan zaman moden ni, orang yang tak ada agama lah. Dia percaya kepada konsep, dan sedihnya sebahagian orang Islam pun percaya juga. Law of attraction dia panggil. Law of attraction. Benda ni sebenarnya tak boleh percaya. Ada orang cuba nak kaitkan dengan agama. Sebenarnya law of attraction ni dia tak sama, lain. Dia maksud dia apa? Undang-undang penarikan. Dia attract. Maksud dia apa yang berlaku di bumi, begitu jugalah di langit. Apa yang ada di langit, begitulah di bumi. Baik, jadi seolah-olah bumi dunia ini macam pantulan. Dan dia percaya kepada konsep bahawasanya, dia percaya ni, masyarakat barat ramai percaya konsep ni. Dia kata alam ni ada pencipta dia, tapi pencipta dia adalah seorang yang jahil, yang tak tahu. Alam ni disebut alam lah, universe dia panggil, universe ni merujuk kepada Tuhan lah. Dia yang menyusun, atur alam semesta, tapi Tuhan ni dia tak tahu apa, jahil. Jadi Tuhan bagi seperti mana yang kita ucapkan. Itu yang dia selalu ucap benda baik-baik tu. Kalau tuan-tuan ucap benda baik-baik, alam bagi. Itu yang dia tak mau nombor 4, pasal bunyi dia macam bunyi sebutan mati. Jadi sebut 444, nanti alam ni dia tak tahu apa, jadi alam bagi mati. Dia faham macam tu. Ataupun universe, dia sebut universe.
Ataupun dia suka nombor 8 kan. Sebab sebutan dia apa? Hidup ataupun kekayaan. Sebut supaya apa? Bila kita sebut benda tu kita dapat lah. Dia kata alam ni universe, yang berkuasa pada alam ni universe disebut, yang ada kuasa mutlak universe tu, dia tak tahu apa, dia bodoh. Kita yang kena apa? Attract dia, tarik dia. Sebut benda-benda yang selalu kita sebut supaya dia bagi pada kita. Macam tu lah. Benda ni mengarut tuan-tuan. Kita dalam agama mana ada? Allah Ta'ala, Nabi-Nabi minta pada Allah, betul tak? Nabi yang kita sebut Nabi Zakaria doa pada Allah daripada muda sampai ketua, bahawa Allah Ta'ala bagi anak. Ujian Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Ta'ala yang bagi. Dunia bukan macam tu. Allah yang mengatur dan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui masalah bagi hamba dia. Cuma konsep ni, law of attraction ni baguslah. Konsep bagus di mana? Supaya kita sentiasa positif. Itulah, selalu sebut benda baik-baik, baguslah. Tapi konsep percaya macam tu salah. Seolah-olah Tuhan ni tak tahu apa yang kita cakap, yang itulah dia yang bagi. Tu salah konsep tu. Baik, kemudian rasul-rasul manusia utama. Walaupun rasul-rasul itu terdiri daripada manusia biasa, tetapi mereka bukan sebarang manusia. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah baca buku 40 masalah agama Kiai Sirajuddin Abbas, buku bagus. Dia antara salah satu tajuk dibahaskan, sebab boleh tak kita sebut Nabi ni manusia biasa? Nak sebut macam biasa, takkan macam kita kot. Nak kata luar biasa, Nabi macam kita. Nabi bertempat, Nabi juga makhluk, Nabi juga apa? Makan, minum, sedih. Nabi juga iftiqar kepada makhluk yang lain. Manusia semua iftiqar. Nak kata macam biasa, takkan rendah sangat darjat Nabi. Jadi dalam buku tu Kiai Sirajuddin Abbas dibuat kesimpulan, Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang luar biasa. Macam tu. Biasa di sudut apa? Satu sudut lah. Nabi ni bertempat, Nabi juga terikat dengan masa, Nabi juga makan, minum, Nabi juga sedih, Nabi juga tidur. Sudut tu biasa. Luar biasanya mana? Dari segi mukjizatnya, dari segi akhlaknya, dari segi irhasnya, itu luar biasa. Yang Nabi boleh sebut benda yang nak jadi akan datang. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi SAW sebut, Allah menghadapkan kepada aku dunia. Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW dunia, sehingga aku boleh melihat apa yang berlaku pada dunia itu sampai hari kiamat. Macam mana aku melihat tapak jari di tangan aku. Hadis riwayat Imam Tabrani. Nabi, kita tengok tapak jari tuan-tuan. Macam itulah Nabi melihat apa yang akan berlaku di dunia ni sampai hari kiamat. Itu yang Nabi boleh sebut, hari kiamat jadi lagu ni, jadi lagu ni. Bukanlah Nabi Muhammad itu secara hakikinya begitu. Allah berikan. Kita makhluk semua kita berharap pada Allah. Allah berikan kelebihan yang luar biasa, manusia lain tak dapat. Itu yang Nabi sebut akhir zaman lagu mana? Bila Imam Mahdi dibai'ahkan, akhir zaman nanti akan apa? Banyak perzinaan, banyak minum arak, banyak orang yang Islam pada nama tapi tak Islam pada amalan dia. Nabi sebut dah, banyak orang yang tinggalkan agama. Umat Islam itu ramai tapi lemah macam buih di lautan. Nabi sebut jadi sekarang. Bila Ya'juj Ma'juj keluar, macam mana Dajjal dibunuh di bab Lut, Nabi sebut dah semua. Dajjal tengok Nabi Isa, Dajjal cair seperti mana garam dalam air. Takutnya Dajjal bila tengok Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa turun di menara putih, tak turun lagi, Nabi sebut dah. Nabi dah tengok semua. Tengok benda yang akan berlaku. Ini luar biasa tuan-tuan. Luar biasa. Baik, kemudian tetapi bahkan mereka adalah manusia pilihan Allah yang mempunyai sifat-sifat istimewa dan terpuji. Yang sudut ni luar biasa lah. Luar biasa dia, Allah pilih dia pun luar biasa. Kita tak dipilih. Tapi bila Nabi ni luar biasa kerana Allah telah memilih mereka. Hatta kalau kita tengok isteri Nabi kan ramai kan, ada 11. Ada satu isteri Nabi ni dia luar biasa sikit dalam perkahwinan dia. Satu-satunya isteri Nabi bukan dikahwinkan oleh keluarga dia, tapi Allah yang kahwinkan, iaitu Zainab binti Jahshin. Bila Zaid bin Harithah ceraikan Zainab binti Jahshin, Allah kahwinkan, turun wahyu kahwinkan Zainab binti Jahshin dengan Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa lah tuan-tuan. Sehingga Zainab sangat seronok dan kelebihan tu. Zainab selalu sebut pada isteri Nabi yang lain apa? Zawwajakunna ahlikunna, kamu dikahwinkan oleh keluarga kamu, ayah kamu yang kahwinkan kamu dengan Nabi SAW. Wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat, aku dikahwinkan oleh Allah dengan wahyu yang turun daripada 7 lapis langit. Baik. Jadi Nabi tuan-tuan pilihan Allah luar biasa. Allah pilih mereka tuan-tuan.
Kemudian, dan terpuji kerana mereka pemimpin dan guru kepada semua manusia di muka bumi ini. Jadi Nabi ini pemimpin, guru, contoh teladan bagi semua manusia yang ada di dunia. Kata pepatah Arab, Muhammadun basharun la kal bashar bal yaqutu bainal hajar. Muhammad itu manusia tetapi bukan seperti manusia lain. Ataupun disebut lain-lain, Muhammadun basharun laisa kal bashar. Muhammad itu adalah manusia tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Manusia itu memang Muhammad itu manusia tapi bukan macam manusia biasa. Manusia di sudut apa? Di sudut tadi dia sebut tu, sifat-sifat kemanusiaan, makan, minum, tidur, sedih. Nabi juga ada rasa gerun, takut. Jibril datang, Nabi takut, balik selimut. Sifat kemanusiaan. Luar biasa mana? Luar biasanya dari segi mukjizatnya, irhas yang Nabi berjalan waktu kecil kan, awan lindung, ini luar biasa. Mana ada manusia biasa dapat macam tu. Baik, kemudian Nabi SAW tentang tengok lagi luar biasa waktu apa? Waktu kecil kan. Waktu Halimatun Sa'diyah ambil Nabi SAW, bila asalnya datang sebelum tu susu dia pun apa? Susu Halimah tu Sa'diyah pun tak ada susu kambing dia. Kaldah dia pun tak larat. Tapi bila ambil je Nabi SAW, berkat kaldah yang tak larat jadi kuat, susu yang orang lain tak ada susu, kambing dia penuh dengan susu. Dada Halimatun Sa'diyah yang tak ada susu jadi banyak susu. Bila bawa Nabi sampai ke kampung dia, perkampungan Bani Sa'ad, sampai di ke apa tu, ke Sa'diyah tu, sampai di perkampungan itu tanah menjadi semakin subur, hujan turun, luar biasa tuan-tuan. Baik, kemudian kerana mereka pemimpin dan guru pada manusia. Baik, kemudian malah seperti batu delima di antara batu-batu yang lain. Batulah, tapi batu delima di antara batu-batu yang lain. Baik, kemudian firman Allah ayat 21 surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang baik bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik di akhirat. Jadi tuan-tuan nak tengok contoh, tengok Nabi Muhammad SAW. Contoh dia kat Nabi. Itulah kita panggil apa? Orang panggil idola ke? Contoh suri teladan kita lah. Nabi SAW. Nak contoh Nabi. Itulah contoh yang terbaik. Tak ada orang tuan-tuan, tak ada orang yang boleh menandingi Nabi SAW. Yang saya sebut kat tuan-tuan yang Michael H. Hart, seorang yang Kristian yang menulis buku kan, 100 manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ditulis 100 orang daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nombor 1 dia bubuh Nabi Muhammad SAW. Maka bila dia berceramah, maka marahlah pengikut-pengikut dia di Amerika yang Kristian. Kenapa letak Nabi Muhammad nombor 1, tak letak Jesus Christ, Nabi Isa nombor 1? Tapi Michael Hart sebut, Michael Hart tenang kan, dia sebut mana ada manusia macam Nabi SAW. Kalau orang hina seluruh dunia, maka seluruh dunia orang sayang Nabi SAW. Tuan-tuan kalau tengok di barat, biasa aje dia bertulis pakat baju dia Jesus is gay. Biasa dia tulis Jesus itu seorang gay. Biasa je dia bertulis, main-main macam tu. Tapi bila datang Nabi Muhammad SAW, kalau buat orang marah. Itu yang isu tentang kalimah Allah contohnya kan, jadi polemik. Sebab risaunya tu je, risau nanti perkataan itu digunakan pada tempat yang tak selayaknya. Itu yang baru ni Jumaat baru ni Sultan Johor ada tegur. Kemudian kalau tetapi di Selangor dia pun punya khutbah dia tegaskan tentang kalimah Allah, takut disalah guna. Sebab dalam hukum fiqh, dalam hukum tuan-tuan tengok, memang orang yang bukan Islam dia boleh sebut nama Allah, boleh sebut kalau kena pada tempatnya lah. Contoh kita jumpa orang yang bukan Islam, dia makan-makan kenyang, alhamdulillah, boleh je, segala puji bagi Allah. Ataupun saya duduk di Kelantan, pesyarah saja Cina bukan Islam, dia selalu sebut insya-Allah, insya-Allah, nanti esok hantar kerja insya-Allah, dia sebut insya-Allah, boleh je, betul lah tu, dengan izin Allah. Memang dia sebut insya-Allah tu biasa di lidah dia. Baik, kadang ataupun tuan-tuan sakit, kawan tuan-tuan bukan Islam datang ziarah tuan-tuan, dia kata moga Tuhan Allah sembuhkan engkau. Betul lah tu, amin. Takkanlah kita kata hang jangan sebut, hang kena sebut Dewa Siva, itu syirik. Hang tak boleh sebut, hang kena sebut Jesus Christ. Tak. Betul lah tu dia sebut tu. Bila dia sebut tu betul lah. Cantiknya alam yang dicipta oleh Tuhan Allah, betul, memang betul pun. Itu memang tak ada masalah, boleh sebut.
Kalau diguna betul lah. Yang masalahnya takut apa? Dia buh tattoo Allah kat kaki. Yang itu masalah tu. Dia akan jadi isu. Umat Islam akan tengok penghinaan seperti mana dia dah hina. Tuan-tuan boleh tengok di barat. Macam-macam dia buat lawak dengan Nabi Isa. Dia kata Nabi Isa tu Tuhan. Tapi dia buat lawak macam biasa tuan-tuan. Takut jadi penghinaan. Dia buat baju dia ke, atau dia buat komik lawak ke tuan-tuan. Bagi kita ini nama yang agung, nama yang mulia. Itu jadi polemik tuan-tuan. Baik. Ataupun yang lebih takut lagi, takut nanti dia keluarkan buku pula. Betul tak? Keluarkan buku pula cerita Tuhan dia sama Allah contohnya. Itu jadi polemik. Sekadar-sekadar guna itu tuan dia sebut Allah, itu memang dari segi hukum fiqh boleh disebut. Kalau tuan pergi di luar negara memang dia sebut pun. Yang bukan Islam Kristian Arab memang disebut nama-nama mereka memang disebut Allah. Kadang bagi salam pun macam kita tuan-tuan, insya-Allah, alhamdulillah, subhanallah, itu depa Kristian Arab. Dia sebut benda yang sama. Baik. Kemudian bagi orang yang mengharap keridaan Allah dan balasan baik di akhirat. Oleh itu tiap orang Islam yang mukallaf wajib percaya kepada Rasul itu dalam dua bentuk. Percaya Rasul dalam dua bentuk. Baik, bentuk yang pertama, percaya secara ijmali. Ijmali ini secara umum lah. Percaya secara umum saja. Baik, iaitu percaya bahawa mereka mempunyai segala sifat yang sempurna, seperti berakhlak mulia, berpribadi tinggi dan sebagainya. Ini umum. Nabi semua berakhlak mulia. Tak ada nabi yang berakhlak teruk tuan-tuan. Semua mulia. Nabi, para rasul semua akhlak elok. Tak ada yang akhlak buruk. Jadi secara umum kita pegang itu. Nabi-nabi semua manusia yang mempunyai akhlak-akhlak yang terpuji dan mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, percaya secara tafsili, secara detail. Secara detail kita kena percaya nabi-nabi, iaitu percaya bahawa sifat-sifat mereka terbahagi kepada tiga. Ini yang kita belajar lah. Yang pertama sifat yang wajib, yang kedua sifat yang mustahil, dan yang ketiga sifat yang harus. Macam kita orang kata akidah sifat 50 tu kan, sifat 50. Kadang-kadang tuan ambil tauliah dia akan tanya sifat 50. Sifat 50, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang harus bagi Allah, 4 yang wajib bagi Nabi, 4 yang mustahil bagi Nabi, 1 yang apa? 1 yang harus bagi Nabi. Semua 50. Baik, kemudian yang pertama, sifat yang wajib bagi Rasul 4. Maksudnya sifat ni mesti ada bagi Rasul. Mustahil Rasul tak ada sifat ni. Wajib. Sehingga kan Rasul itu melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Yang pertama, sidiq, benar. Benar ni tuan-tuan, nanti dia huraian ni. Benar ni bukan makna benar ni cakap benar je. Benar ni maksud dia orang yang dia bukan hipokrit. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Riyadhus Salihin bila sebut tentang benar ni. Benar ni dalam 3 bentuk tuan-tuan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Imam Nawawi pun dia ada nakalkan juga dalam awal kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin mula-mula bab ikhlas, kemudian bab taubat, bab sabar, lepas bab sabar bab benar. Awal-awal itu Imam Nawawi dia ambil ayat Quran. Salah satu ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa pada Allah dan hendaklah kamu jadi di kalangan orang-orang yang benar. Benar ni lagu mana? Kata Imam Al-Qurtubi, dia sebut benar ni yang pertama, as-sidqu fil aqwal, cakap tak bohong. Cakap ni betul. Betul je. Tak bohong. Jangan bohong, cakap betul. Macam mana kita janji, begitulah kita buat. Yang kedua, wal ikhlasu fil a'mal, ikhlas dalam beramal. Benar juga tu. Kalau orang semayang tapi bukan kerana Allah, dia tak benar. Ada orang tolong orang, dia bukan nak tolong, dia ada udang lain, dia ada tujuan lain. Macam konsep rasuah lah. Rasuah tu orang tak benar lah tu. Beri kerana ada timbal balas, bukan saja bagi. Ada lah benda dia nak minta tu. Begitu. Kita tak tahu apa, kita pegang satu jawatan yang bagus dalam kerajaan, tiba-tiba ada orang talik buat baik dengan kita kan, bagi ni bagi tu, kita tak kenal dia. Dia saja bagi ya. Bukan pasal jawatan dia bagi. Pasal apa? Tunggu sekejap ada benda dia minta kau tim tu. Lagi besar kuasa kita, tuan-tuan pegang. Tuan-tuan lah penentu. Siapa nak projek, tuan-tuan yang luluskan. Oh.
Tunggulah lagi, kawan ni call, macam-macam tuan-tuan. Bukan saja-saja pasal kita orang yang berkepentingan. Kalau pemberian itu kerana jawatan kita, kepentingan kita, memang tak boleh ambil. Itu rasuah. Yang boleh mempengaruhi kita punya tindak tanduk kita dalam melaksanakan tugas kita, itu rasuah. Maksud dia tak betul itu. Dia ada di sebalik dia. Sedekah patut kerana Allah, tapi nak orang puji. Dia bukan orang yang benar. Dia orang yang hipokrit lah. Macam orang munafik. Innal munafiqi la yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Orang munafik ni dia cuba tipu Allah, sebenarnya dia tipu diri sendiri. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila nak sembahyang malas. Malas sembahyang ni sifat orang munafik. Malas sembahyang. Tapi kita zaman ni jangan kata tak sembahyang, jangan malas sembahyang betul tuan. Ni zaman Nabi. Sebab sahabat Nabi tak ada malas, sahabat Nabi semua bagus-bagus. Jadi zaman Nabi kalau hak malas sembahyang munafik. Tapi sekarang jangan tuan-tuan tengok orang malas sembahyang kata munafik. Dan itu teruk orang Islam yang menjauh pada agama. Tapi nak ceritanya macam contoh sahabat Nabi kata, Ibnu Mas'ud sebut, tidak ada sahabat yang yang tak sembahyang di masjid kecuali kami tahu dia munafik. Sahabat Nabi sembahyang di masjid. Kalau yang tak sembahyang tu biasa munafik. Itu zaman Nabi SAW. Zaman sekarang orang biasa jangan kata tak sembahyang masjid, sembahyang betul tuan. Jauh itu tuan kita dengan sahabat Nabi. Tapi sahabat Nabi ni semua bagus-bagus. Kalau lain macam sikit tahu itu munafik. Baik. Jadi tuan-tuan, orang munafik ni dia malas sembahyang. Kemudian yura'unan nas. Sembahyang ni pula nak tunjuk ke orang Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Nak sembahyang malah. Kalau dia pergi sembahyang pun nak tunjuk ke orang Supaya orang kata apa? Supaya orang kata aku main lah, taklah kata aku munafik. Yura'unan nas. Ni maksud dia ni bukan orang yang benar. Ni hipokrit. Hipokrit dalam kerja, dalam tindakan. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dia pun tak ingat Allah kecuali sikit Sembahyang bukan ingat Allah pun, nak tayang ke orang Itu yang kedua, benar dalam perkataan. Yang kedua, ikhlas dalam amalan. Yang ketiga, as-safa fil ahwal, yakni bersih, tulus, murni dalam setiap keadaan. Maksud dia ni segala tindak tanduk dia ni bersih daripada segala benda yang kepura-puraan lah, segala kekotoran. Itu benar sungguh. Benar dalam niat, perkataan dan perbuatan. Itu benar. Sama dengan Nabi. Nabi benar. Dia bukan benar pada perkataan, yang benar dalam semua tindakan Nabi SAW. Semua benar. Baik. Yang kedua, al-amanah, kepercayaan, jujur. Ini orang yang amanah, orang yang boleh dipercayai. Amanah ni orang yang kita bagi dia amanah dan dia, tanggungjawabnya mesti ditunaikan. Itu amanah. Tanggungjawabnya mesti ditunaikan. Nabi ni semua amanah. Dia ada tanggungjawab dan dia amanah. Dia laksanakan tanggungjawab tu. Itu amanah. Macam tu ada anak tuan bagi duit kat dia, suruh mengaji kat universiti. Kalau anak yang amanah, dia takkan beli duit tu benda berapa-apa, dia guna untuk mengaji sungguh. Itu amanah tuan-tuan. Macam dalam Quran sebut, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan. Kami telah membentangkan amanah kepada langit dan bumi, gunung ganang, semua takut nak terima amanah, tapi manusia terima. Amanah apa tu? Amanah itu adalah kewajipan yang mesti ditunaikan. Amanah termasuk juga amanah ni sifat tu lah. Sifat orang yang mana kalau diberi tanggungjawab dia tunaikan. Dia amanah dengan kerja dia. Dia tak culah tuan-tuan. Baik. Kemudian kepercayaan, jujur. Macam Nabi, orang percaya kalau ada barang amanah kan, orang nak bagi Nabi, dia pun nak keluar jauh, ada barang berharga bagi Nabi, tolong simpan. Itu amanah tu. Tanggungjawab Nabi pegang sampai masa Nabi serahkan balik barang yang diperminta Nabi simpan tu. Itu yang dipanggil amanah. Jangan pecah amanah. Tuan-tuan kalau duduk di masjid, orang yang berkepentingan ada boleh keluarkan duit masjid, contoh masjid banyak duit. Kalau orang yang amanah, dia takkan pecah duit masjid, dia takkan curi, dia takkan buat projek dia curi sikit duit masjid ke lagu mana ke. Ada tak? Itu orang yang amanah. Amanah dengan kerja dia, amanah dengan harta dia. Itu konsep dia dipercayai lah. Kita telah menerima amanah daripada Allah. Yang ini kena taat segala hukum hakam daripada Allah SWT. Itu amanah Allah. Baik. Kemudian maknanya kalau kita duduk seorang-seorang, kita buat dosa, kita pecah amanah lah. Kita buat dosa, maksudnya kena taubat lah. Amanah yang Allah Ta'ala berikan, taat pada Allah. Kemudian yang ketiga, tabligh, menyampaikan perintah Allah. Nabi tak sembunyi tuan-tuan.
Kalau ada orang kata Nabi sembunyikan, itu salah. Nabi tak ada sembunyikan apa-apa. Nabi sampaikan semua. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai rasul, sampaikanlah apa yang kami wahyukan. Kalau tak buat, fama ballaghta risalatah, kau tidak menyampaikan apa? Risalah yang Allah wajibkan tu. Nabi sampaikan semua. Tak ada yang benda yang Nabi sembunyikan, tuan-tuan. Sehingga ada orang kan setengah macam orang Syiah, dia percaya Nabi telah wasiatkan Ali ni jadi pengganti Nabi. Dia pun percaya, tuan-tuan. Jadi mudah kita tolak benda tu memang tak ada. Ketika mana Sayyidina Ali radhiyallahu an dia berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah isu panjang lah, tuan-tuan. Dua-dua orang sahabat Nabi yang mulia ni, isu khalifah. Sayyidina Ali gerakkan tentera dia lebih kurang 130,000 bergerak ke Syam sebab nak minta Muawiyah taat lah. Pasal Muawiyah tak taat, tak bai'ah. Gerakkan tentera serang Muawiyah yang berada di Syam. Muawiyah ada 80,000 tentera dia. Besar ni, tuan-tuan, 80 lawan 130, jumlah yang sangat besar. Jadi ada orang tanya Sayyidina Ali, ni gerak tentera ni Nabi yang suruh gerak ke? Nabi ada pesan ke? Ke ijtihad sendiri? Kata Sayyidina Ali, Nabi tak ada pesan apa-apa pada aku. Nabi tak pernah pesan apa-apa pada Sayyidina Ali, suruh ganti Nabi ke apa ke. Ini ijtihad dia untuk menyatukan umat Islam. Pendek kata, Nabi tak ada sembunyikan apa-apa. Semua yang Allah Ta'ala wajibkan sampaikan, Nabi dah sampaikan dah semua. Baik, kemudian itu panggil tabligh. Kemudian yang keempat, fatanah, bijaksana. Nabi semua bijaksana. Tak ada Nabi yang kita panggil baladah, yang bodoh, tak ada. Nabi semua pandai, semua bijak dalam nak menghadapi kaum dia. Kemudian sifat-sifat yang mustahil, yang tadi lah, berlawanan dengan yang tadi. Ini sifat mustahil. Yang pertama, kazib, mohong. Nabi tak mohong. Tak ada dalam segala tindakan Nabi bercakap tipu, kecuali perkataan-perkataan yang kita sebut sebagai double meaning, tuan-tuan. Double meaning lah. Kita tahulah umat kita pun bila bercakap, ada masa bukan cakap betul itu. Dia macam ni dunia kan. Ada masa bukan semua benda tu baik dalam semua benda. Satu benda tu baik, tapi dia kena ikut tempat dia. Dunia macam tu, tuan-tuan. Tak ada yang perfect di semua tempat dia bagus, tak? Ada ketika benda tu tak bagus. Ada satu saat benda tu bagus, digalakkan. Ada satu ketika benda tu tak bagus. Marah tak bagus. Tapi ada masa ketika wajib marah. Ketika mana orang menghina Allah dan Rasul, wajib marah. Siapa yang orang hina Allah dan Rasul, biasalah tu, berdosa, tuan-tuan. Dalam hati kena ada marah. Mesti marah bila agama ini dinodai. Mesti ada marah. Seorang suami bila tengok isteri dia keluar malam dengan lelaki mana, dia tengok, biasalah tu, nanti dia tobat lah. Dayus, kau kena marah. Masa tu wajib marah. Maaf bagus, tuan-tuan. Maaf bagus, betul tak? Bagus. Tapi ada tak ketika maaf ni tak bagus? Ada. Hakim dalam dalam mahkamah, dia dah jelas dah kawan tu bunuh orang. Baru ni tengok dekat Sungai Besar tu kan, yang dia bunuh perempuan tu kan. Lelaki tu umur 20, perempuan tu 21. Jadi dia nak sembunyikan kehamilan tu, dia tikam dada perempuan tu. Lepas dia tikam, dia toreh perut, buang bayi tu. Saya berani, saya tak tahulah, takut dia dengar minta lindung, Allah maafina, minta lindung lah, tuan-tuan. Daripada kita nak kutuk orang, kita minta lindung. Daripada kita terjebak ke benda-benda lagu tu, anak cucu kita selamat lah. Jadi, tuan-tuan, belah perut. Dah belah perut, esok bakar pula. 2 ke 3 kali dia bakar budak perempuan tu. Dia 20, budak perempuan tu 21. Kalau dah sabit kesalahan, tuan-tuan, dah sabit kesalahan dah. Hakim tengok betul dah sabit dah, tak dapat lari dah. Tapi hakim tengok kesian, budak ni anak tunggal contohnya lah. Mak dia pun sakit, ayah dia pun sakit. Dia inilah harapan keluarga. Hakim kata, ketuk, saya maafkanlah awak. Maaf kat sini tak elok. Ini bukan cara dia. Ini bukan hukum-hukum. Dalam Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwami bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi-saksi dengan keadilan. Orang yang menegakkan keadilan, qumu qawwami bil qist, orang yang menegakkan keadilan, syuhada'a lillah, yang menjadi saksi kerana Allah. Maksud dia bila masuk mahkamah jadi saksi betul, jangan bohong. Walau ala anfusikum, walaupun kesaksian tu kena atas kepala kita.
Awil walidain, ataupun kita jadi saksi yang salah tu mak bapak kita. Saya tak boleh mak bapak aku, bukan. Kena jujur. Awil aqrabin, ataupun adik-beradik kita. In yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Kalau orang yang dituduh tu orang kaya, kita risau kalau kita nampak dia orang kaya tu buat salah. Kalau aku kata buat salah, kalau aku kata dia tak buat salah, nanti dia boleh bagi aku duit, contohnya lah. Tolong aku ke pasal dia kaya. Au faqiran, ataupun yang salah tu orang miskin. Kita kesian pula, dia ni miskin. Aku nampak dia buat salah, tapi dia miskin, aku kesian lah. Masuk mahkamah, hakim tanya, dah nampak betul dia salah, memang salah sungguh, tapi kerana dia miskin, kita tak mau keluar. Allah Ta'ala sebut, sekiranya orang yang dituduh itu miskin ataupun kaya, fallahu aula bihima, Allah lebih berhak pada dia. Kalau kamu kesian kerana dia miskin, Allah lagi kesian pada dia. Kalau kamu takutkan dia pasal dia kaya, kamu lebih berhak takut pada Allah daripada orang kaya tu. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, jangan ikut nafsu dalam nak memutuskan keadilan. Nak ceritanya apa tuan-tuan, bukan semua benda tu bagus dalam semua keadaan. Ada masa tak elok, cakap benar bagus, tapi ada masa tak elok tak? Ada masa tak elok. Masa bila? Contoh, tuan-tuan ditangkap oleh musuh, tuan-tuan komando ke tentera, musuh tangkap tuan-tuan, masuk tempat musuh. Musuh tanya, bagi tahu kat mana bom artileri, kat mana unit sniper, kat mana. Kita fikir, takkan aku nak tipu, tuan-tuan bagi tahu. Okey, sniper ada kat gunung ni, artileri matilah kena bom lepas, jet bom ni. Tuan-tuan kena tangkap. Musuh tanya, tuan-tuan tak boleh bocorkan rahsia. Tuan-tuan bocor, okey kami punya simpanan bom di sini. Musuh bom situ, berapa ramai yang terkorban. Sebab tu tuan-tuan dah jadi orang, nak jadi komando kan, depa teruk, depa ragging. Pasal apa? Memang tak boleh bocor benda tu. Depa tembak ke, cungkir mata ke, tak boleh sebut benda tu. Walaupun nyawa kita menjadi taruhan, negara dalam ancaman. Masa tu tak betul pula, jujur. Baik. Jadi tuan-tuan, cuma Nabi ni bijak. Nabi bijak. Dia akan cakap, kalau dalam situasi yang tak boleh cakap benar, Nabi akan guna double meaning. Ini kita pernah sebut dah. Nabi SAW ketika mana ada seorang lelaki yang nak kena bunuh, dia lari jumpa Nabi, dia berkata, wahai Muhammad, orang nak bunuh aku. Dia menyorok. Datang seorang lagi yang nak bunuh lelaki tu dengan pedang dia. Dia tanya, wahai Muhammad, nampak ada orang lalu sini? Nabi Muhammad genjak ke belakang sekaki. Kemudian Nabi kata, sejak aku berdiri di sini, aku tak nampak hang. Betul Nabi dah genjak, betul tak? Waktu genjak sekaki ke belakang, Nabi tak nampak kecuali hang. Nabi dibijak, itu kita panggil fatanah, bijak, pandai, supaya Nabi tak tipu. Betul lah, Nabi tak tipu. Dalam masa yang sama, lelaki itu juga selamat. Baik, kalau kita tak bijak tuan-tuan, kalau kita tak bijak, tuan-tuan cakap lagu mana pun. Dia sebut kat tuan-tuan, Nabi sebut tidak dikatakan tipu dalam 3 benda kan. Pertama, nak mendamaikan orang yang bergaduh, tak dikatakan tipu. Abang sulung kita bergaduh dengan adik bongsu kita, kita sembang dengan abang sulung kutuk macam-macam adik bongsu kita, macam-macam dia kata. Kemudian bila kita pergi jumpa adik bongsu kita tanya, hang semalam pergi rumah abang sulung, mesti abang sulung kata aku macam-macam. Tuan-tuan fikir, aku ni tak boleh tipu nak cakap. Tuan-tuan cerita semua. Yang tu tak cerdik tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cerita, memang betul pun. Abang hang kata macam ni, pam, lagi berasap lagu kawan tu. Kita dah berdosa masa tu. Tuan-tuan masa tu, tak apalah aku cakap benar. Masa tu bukan cakap benar. Masa tu dipanggil namimah, lalat merah. Kita mengapikan lagi. Tuan-tuan cakap benar masa tu berdosa tuan-tuan. Tuan-tuan bagi tahu apa yang kawan tu sebut. Masa tu bukan dapat pahala, dapat dosa. Namimah. Pergi rumah. Lepas tu tuan-tuan nak kata apa? Tak ada memang tuan-tuan tipu lah. Bahasa tipu, maknanya bukan kita tak kata tipu. Nabi dia tak boleh kata tipu itu. Pasal kita nak mendamaikan. Yang tepatnya kita nak mendamaikan. Itu je. Itu bukan tipu, mendamaikan. Tipu ni konotasi dia tak baik. Kita kata apa? Tak ada abang sulung tu dia naknya dia rasa bersalah dengan hang, tapi dia nak minta maaf, dia segan, padahal benda lain. Bila kita cakap lagu tu, dia dengar, dia duduk tengah marah, dia akan jadi apa? Hati dia turun, duduk tengah marah, membuak-buak ni. Nampak tak? Jadi kita pergi jumpa abang sulung, kita sebut benda yang sama. Tak dikatakan tipu yang tu, itu dipanggil islah. Habis tu bercakap benar, aku bercakap benar, itu tak dipanggil bercakap benar, itu dipanggil batu api, namimah. Yamshi bin namimah, jalan atas muka bumi bagi orang bergaduh. Itu orang tak kata benar, itu namimah.
Yang kedua, dalam perang, saya sebut dah tadi, dalam perang, tuan boleh tengok dalam perang, macam mana perang Khandaq, yang apa, seorang sahabat tu kucak-kacirkan barisan Bani Nadir dengan Quraisy. Jadi guna kaedah ni lah. Baik. Lepas tu ketika mana dia pun nak bunuh Ka'bul Ashraf, tuan boleh baca cerita dia panjang lah. Sahabat Nabi berapa orang nak bunuh Ka'bul Ashraf, Ka'ab bin Ashraf, ini pemimpin Yahudi, guna kaedah yang sama. Dia perang, bila perang dia tak boleh macam tu, mesti dia ada tipu helah, khidak. Itu yang kedua. Yang ketiga suami dengan isteri. Pada-padalah suami dengan isteri. Macam saya sebut kat tuan-tuan, dengan suami dengan isteri bukanlah kena jujur sangat. Jujur macam mana? Kalau isteri kita lah, dia tak pernah masak nasi kerabu orang Kelantan. Dia tak pernah masak, dia tengok kat YouTube. Kita pun teringin nak makan nasi kerabu. Nasi kerabu penat buat, tuan-tuan. Penat. Rumah saya dulu rajin buat, bila ni saya tak minta, kesian. Penat kan, dia nak kerak ni kerak tu, nak buat solok lah apa, penat, tuan-tuan. Kalau seorang dia nak bersilat di dapur tu, penat. Jadi dia tak pernah buat, dia buat lah. Kita tengok 2-3 jam dia buat, penat. Sekali sampai kita makan punya tak sedap, nak termuntah. Kita makan memang nak termuntah. Bini tanya, bang sedap bang? Takkan kita jujur, abang ni tak suka tipu, memang tak sedap langsung, nak muntah aku makan. Mengamuk kawan tu, tuan-tuan. Pinggan dia bagi kat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kata, sedap, tapi itulah kurang sikit. Dia pandai lah kilah tu. Maksud dia, kita kena pandai lah. Semua benda macam tu, tuan-tuan. Dunia ni semua macam tu, dia semua timbal balas, tuan-tuan. Gula, bagus gula, tapi banyak sangat kecil manis, betul tak? Asid urik, bagus. Makan seafood, bagus asid urik ni. Banyak sangat, gaut. Dia macam tu, jadi semua timbal balas dunia ni. Dia tak ada benda dalam dunia ni tuan-tuan boleh sesuka hati. Semua macam tu, dia ada timbal balik dia. Baik tuan, kemudian itu pembohong. Nabi tak bohong. Yang kedua, khianah. Nanti dia akan cerita tuan-tuan macam mana Nabi Ibrahim belakang kitab. Dia bercakap siapa yang pecahkan berhala, kemudian sebut berhala yang besar. Dia punya double meaning tu. Kemudian khianah, pecah amanah, menyeleweng. Khianah maksudnya orang bagi kepercayaan, seleweng. Terutama kita ni, kalau kita berjawatan siapa berjawatan? Saya sebagai guru, ada saya punya tugas saya. Kalau saya tak masuk kelas kemudian saya mengajak budak-budak bermain-main, menyembang, saya khianat. Makna dia saya makan gaji, bermasalah gaji tu. Lagi besar tuan-tuan punya amanah, lagi besar tanggungjawab. Dia macam tu, tuan-tuan. Big power come with big responsibility. Macam itulah orang putih sebut. Tuan-tuan, lagi besar tuan-tuan punya kuasa, lagi besar tanggungjawab. Begitu, tuan-tuan. Baik. Jadi orang yang khianah. Yang ketiga, kitman, menyembunyikan perintah Allah, sembunyikan. Nabi tak sembunyi apa-apa, Nabi sampaikan semua. Cumanya ada tak benda yang Nabi tahu kita tak tahu? Ada lah. Nabi naik ke langit, Nabi tengok benda-benda di langit yang kita tak nampak. Malam Isra' dan Mi'raj, Nabi pernah sebut kat sahabat, Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira wa la tajra'una ila Allah ila as-sa'dat." Kalaulah hampa tahu seperti mana aku tahu, kalaulah sahabat Nabi dan kita semua tahu macam Nabi tahu, kita semua akan banyak menangis. Nangis kat dunia ni. Dan sikit gelak sikit, nangis banyak. Wala taj'aruna ila Allah fi sa'adat, kamu semua akan naik ke mana? Gunung Ganang, berdoa pada Allah. Dan Nabi dalam hadis ni, Nabi sebut tidak ada ruang di langit kecuali 4 jari, tidak ada ruang 4 jari di langit, ada dahi para malaikat yang sujud, dan ada suara yang bergema di langit. Kita kalau tengok ni kita jadi takut, tuan-tuan. Takut setakut-takutnya, kita tak mampu. Kalau kita tengok kita jadi sangat takut, sehingga kita nak berurusan dengan urusan dunia pun kita dah tak mampu, tuan-tuan, kerana terlalu takut, tak mampunya. Tapi Nabi ni jiwa dia kuat. Jiwa Nabi ni kuat. Walaupun Nabi tahu macam tu, tapi Nabi boleh stabilkan. Kuatnya jiwa para Nabi dan Rasul. Baik, kemudian menyembunyikan. Yang keempat, baladah, bodoh, tidak bijak. Semua sifat tersebut adalah mustahil bagi semua Rasul. Mustahil bagi semua Rasul. Baik, jadi semua Rasul tak ada sifat tu. Mana-mana Rasul pun 313 Rasul tidak ada sifat yang 4 tu lah. Baik, kemudian sifat yang harus, hanya satu saja sifat yang harus bagi Rasul, iaitu harus bagi mereka bersifat seperti manusia biasa. Ni yang harus ni, bersifat seperti manusia biasa. Macam mana? Seperti makan dan minum.
Bukan pelik lah Nabi makan dan minum. Kemudian berjalan, Nabi berjalan. Nabi makan apa tuan-tuan? Nabi makan kurma, Nabi makan apa? Unta, Nabi makan kambing yang Nabi suka kan. Kambing. Kerana Nabi berjalan, Nabi juga sakit, Nabi pernah sakit, dan sakitnya Nabi 2 kali ganda kita. Sebab Nabi SAW pernah demam kan. Sahabat Nabi pegang selimut tu pun panas. Nabi kalau sakit dia lebih pada kita. Kerana apa? Lagi teruk sakit, lagi besar pahala. Nabi sakit, kita sakit, Nabi 2 kali ganda sakit. Kerana pahala Nabi 2 kali ganda. Baik, kemudian menanggung kesusahan dan lainnya, macam perang Uhud kan, apa, baju besi kan, bila dia lempar batu tu jatuh kena hempak kat baju besi Nabi ni. Baju besi kan, topi besi ni dia kan berantai. Jadi bila batu tu kena tepi ni, rantai tu tusuk pipi ni, tembus, patah gigi geraham. Dia tembus pipi ni, masuk gigi geraham. Bila tarik, patah gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nabi juga sakit. Baik, kemudian tetapi tidak ada sifat-sifat yang boleh menjatuhkan darjat kerasulan mereka yang mulia, seperti gila, kusta dan sebagainya. Kusta tak ada, gila dan sebagainya. Itu jadi perbahasan. Ulama bahas panjang tuan-tuan. Pertama, Nabi ni boleh dibunuh ke tak boleh dibunuh? Bahas panjang. Sebagian ulama kata tak boleh dibunuh. Syekh Ibnu Katsir dia sebut, banyak ulama ni kata tak boleh dibunuh. Tak ada Nabi yang mati dibunuh. Baik, sebab dia takwil lah ayat Quran tu. Dalam Quran ada ayat Quran sebut kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Adakah kamu wahai orang Yahudi, tiap kali datang rasul yang tak sesuai dengan nafsu, tak sesuai dengan nafsu kamu, sebahagiannya kamu perangi, sebahagian lagi kamu bunuh dia. Sebahagiannya kamu bunuh, kamu dustai, sebahagian kamu bunuh. Fariqan taqtulun, taqtulun ni bunuh. Jadi kata bunuh ni bukan, bunuh di sini maksud dia perangi. Nabi ni semua maksum, tidak ada Nabi yang boleh dibunuh. Itu pandangan yang pertama lah. Pandangan yang kedua, Imam As-Suyuti rahimahullah dalam tafsir Jalalain, tafsir yang terkenal di Malaysia ni, dia sebut ya boleh dibunuh kerana zahir ayat. Sebut jelas. Wa fariqan taqtulun, Imam As-Suyuti sebut antara yang dibunuh Nabi Yahya dan ayah dia dengan anak dia. Dengan ayah dia Zakaria. Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ini dibunuh. Baik. Adapun Nabi Muhammad tak boleh dibunuh, pasal Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang bawa panji-panji yang terakhir. Maka orang tak boleh matikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi yang lain, terkorban. Sebab nabi-nabi terdahulu ada yang sezaman, macam Nabi Yahya dengan Zakaria sezaman, dengan Nabi Isa sezaman. Nabi Muhammad Nabi satu-satunya Nabi untuk sekalian umat manusia sampai akhir zaman. Baik. Jadi sama juga kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub, setengah ulama sebut Nabi Ayub ni mana dia sakit sampai orang semua tak lari pada dia seorang. Sebagai ulama sebutlah, sebab ini tak sesuai dengan darjat kerasulan dan kenabian. Satu pandangan lah. Satu pandangan lagi macam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir dia disebut tak, sebab Nabi Ayub ni special sebab dia nak diuji oleh Allah. Ujian ni sebagai menjadi iktibar bagi manusia yang lain. Jadi kes dia special. Dia sebut betul Nabi Ayub memang diuji begitu. Daripada anak dia 10 semuanya meninggal dunia, isterinya ramai, semua lari, tinggal seorang. Badan kekayaan dia habis semua, badan yang sihat jadi sakit sampai manusia lari. Selama 18 tahun Nabi Ayub makan daripada apa? Sisa buangan manusia yang masih elok lah. Itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebagai apa tuan-tuan? Bukan saja sebut, sebagai iktibar bagi kita. Kalau tuan-tuan rasa susah, Nabi Ayub susah sungguh. Nak supaya kita ambil pelajaran. Kita rasa sakit 2 tahun, Nabi Ayub 18 tahun. Kita kehilangan anak yang kita sayang, Nabi Ayub hilang 10 anak dia terus. Kita apa? Susah apa? Duit tak ada. Nabi Ayub bukan sekat tak ada duit. Nabi Ayub diuji dalam semua sudut tuan-tuan. Ada orang duit ada, tapi dia apa? Sakit. Sakitnya duit ada. Nabi Ayub duit pun tak ada, sakit pula tu. Ada orang apa? Dia sakit tapi anak ada lagi. Tidak ada, nampak dia ada nikmat golden. Nabi Ayub ni semua segi Allah Taala uji dia supaya menjadi pelajaran bagi kita. Wazkur abdana Ayyub. Sebutlah tentang hamba kami Ayyub. Sebab tu bila kita diuji satu sudut, kita ingat kita ada nikmat lain sudut yang lain. Kita kurang kat sini, nikmat ada kat sini. Nabi Ayub semua segi tuan-tuan. Baik, kemudian jadi kalau yang masyhurnya Nabi Ayub memang diuji sungguh lah, seperti mana yang disebut oleh Ibnu Katsir.
Baik, jadi penyakit sifat-sifat yang macam ni, tapi Nabi gila tak ada lah. Nabi jadi gila, Nabi mati kufur, tak ada tuan-tuan. Nabi-Nabi bila jadi Nabi je tak ada mati kufur. Tapi ada tak orang yang jadi wali last kali rosak? Ada juga tuan-tuan, macam Barsisa, rosak akhirnya. Ada yang satu kisah tabi'in tu, seorang tabi'in tu, yang mana dia hafal Quran 30 juzuk. Saya lupa nama dia tuan-tuan, tapi cerita dia masyhur. Tabi'in ini lepas zaman sahabat Nabi. Dia sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Dia hafal Quran 30 juzuk. Malam tahajud tak tinggal. Siang puasa Daud, puasa sunat yang paling afdal. Hari Isnin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Khamis buka, Jumaat puasa, Sabtu buka, Ahad puasa, Isnin buka, Selasa puasa, ada macam tu. Straight je. Selama setahun itulah puasa sunat paling afdal. Paling afdal. Dia bila selang macam tu, ada hari dia kena Isnin, ada hari dia tak kena. Betul tak? Dia kena ikut follow macam tu. Dia tak perlu dah puasa Isnin Khamis. Ulama sebut kalau dah puasa Nabi Daud, dia tak perlu lagi puasa Isnin Khamis. Kerana apa? Puasa Nabi Daud puasa yang paling afdal sekali. Puasa Daud. Kalau saya buat puasa Daud, tahun depan tuan-tuan tak kenal saya. Slim tuan-tuan. Kurus. Jadi tuan-tuan, siang puasa Daud dan dia berjihad di jalan Allah. Hebat ni, saya lupa nama dia. Yang puasa Daudnya, tahajudnya, berjihadnya tuan-tuan. Hebat ni. Tapi last sekali tuan-tuan, ketika mana tentera Islam kepung benteng Rom. Rom dia ada benteng. Rom ni orang putih lah tuan, Mak Saleh. Benteng Rom tinggi. Jadi dia tengah kepung. Maksudnya Rom punya cara nak melemahkan orang Islam, dia akan ambil anak dara dia. Orang putih kan, orang Mak Saleh. Tak kira lah Eropah ke Rusia ke Amerika, semua Rom lah tu, rambut perang tu. Rambut blond lah, perang lah. Jadi dia ambil anak dara dia yang lawa-lawa ni, tak bagi pakai baju, telanjang, duduk di tikat-tikat tembok. Tikat-tikat tembok tu dia bagi duduk anak dara dia yang lawa-lawa, tak pakai baju, supaya melemahkan tentera Islam. Sebahagian orang Islam tengok terpegun lah. Tengok, dia pun tak pernah tengok orang putih rambut perang ni. Nampak cantik lah. Itu dia panggil Bani Asfar tu, rambut perang. Terpegun. Ulama ni yang hafal Quran ni, puasa Daud ni, tahajud ni, dia nampak satu anak dara Rom ni, dia jatuh hati terus jatuh hati. Masa dia pun tengah kepung, dia hantar surat diam-diam. Dia kata, macam mana aku nak berada di sisimu. Dia nak dengan budak perempuan tu, pasal dia nampak lawa sangat. Budak perempuan tu kata, tak apa, saya buka benteng, kau masuk. Jadi dia pakat dah, dia pun buka benteng pada sekian dan sekian, dia pergi seorang-seorang, dia masuk. Kemudian dia kata, macam mana nak bersama? Budak perempuan tu kata, boleh, kena jadi Kristian. Dia jadi Kristian. Ceritanya memang masyhur lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cari, tapi nama dia saya tak ingat. Dia jadi Kristian. Ni umat Nabi Muhammad SAW ni, zaman tabi'in. Jadi dia dah jadi Kristian, dia duduk bersama dengan perempuan tu, dan dia mati Kristian. Mati dalam tu juga. Macam mana tuan-tuan? Dia itu yang saya kata, Allah yang mengetahui yang ada di dada. Kalau orang tu dia betul-betul ikhlas, dia tidak ada ujub, dia tak ada sum'ah, tak ada takabur, mustahil jadi lagu tu. Mustahil. Biasanya hujung-hujung tu dia ada benda tak kena lah tu. Mungkin dalam hati dia ada ujub, mungkin dalam hati dia ada riak, mungkin kerana mulut dia suka menghina ulama. Ini bahaya ni. Dia mematikan hati. Benda ni bahaya. Dia ada benda yang dia buat yang menyebabkan hati dia mati. Ada hanya Allah yang tahu. Sebab tu bila dalam kes ni kita tahu, kita tak tahu yang ada di dada. Kita tengok zahir je. Yang batin kita tak tahu. Tapi siapa yang dalam batin dia ada sifat-sifat yang buruk, memang hujung dia akan kalah. Biasanya begitu. Macam iblis kan, bagus ya. Tapi dalam hati dia ada takabur. Dia kalah ya, last sekali dia kalah. Baik, habis tu. Akan datang kita sambung di situ. Bawah tu apa nama? Huraian sifat benar. Huraian sifat benar. Jadi cukup sekadar itu. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.